Kita mungkin start 9.45 PM, kita test lagi. Okey, Penang clear. Mana-mana lagi? Ada 115 orang, ada lagi dalam 60 orang. Saya full here from Brunei, KB clear, good, Indonesia clear, Jitra clear, Terengganu clear, testing Sungai Petani, Kedah clear. So macam mana pendapat you dengan webinar? Senang ke? I mean, kalau saya buat kelas secara fizikal, ramai yang nak belajar forex, tapi bila saya pergi kelas, bila kita buat kelas yang secara fizikal, kelebihannya lah kita boleh berjumpa face to face ataupun fast to fast lah, face to face. Tapi you perlukan kos pengangkutan, kos nak sewa dewan, kos makan, kos macam-macam. Jadi benda tu semua nanti dia akan jadi mahal. So lebih baik kita gunakan teknologi yang ada, kita buat webinar. And then semua duduk depan rumah, depan PC. Even you boleh buka dengan you punya handphone. Siapa yang ada handphone canggih-canggih tu boleh download apps, go to webinar. Pergi kat Google apa tu yang App Store tu dengan iPhone punya store tu kan. You boleh download, go to webinar and then you boleh tengok secara live. You klik saja link tu and then you boleh tengok secara live lah dekat you punya handphone. Tetapi ia memerlukan wifi lah. Jangan pakai telefon line yang berbayar. Kalau tak nanti disebab benda ni kita ambil masa. Okey, mungkin sampai pukul 11 atau kadang-kadang sampai 11.30. Okey, yes, global. Maksudnya kita pergi lebih global. So saya tulis kat sini kelas. Siapa memang mengecun terkejut. So kelas webinar setiap Isnin hingga Jumaat 9.30 PM 9.30 PM hingga 11 PM. Okey, kita akan belajar satu bab lah. Kecuali kalau ada hari-hari yang tertentu, kadang-kadang saya tak dapat nak buat kelas webinar, saya akan inform dekat dalam grup Telegram ataupun grup Facebook. Katakanlah malam tu ada urusan lain ke apa ke. So saya akan inform kat situ. And then kalau boleh kita akan belajar slow lah. Slow. Satu bab satu hari. Maksudnya kita belajar macam dekat universiti kan. Dekat universiti you belajar satu buku, satu bab tu dalam 6 bulan baru habis belajar. Yang penting kita kukuhkan basic apa semua pemahaman yang penting. Okay, even kalau macam katakanlah ada yang bab-bab yang agak susah sikit tu, contohnya macam advance setup apa semua yang agak susah nak faham, kita akan maybe delay sampai 2 hari, 3 hari macam tu sampai semuanya faham. Okay. And then nombor 3 ialah kita akan ikut syllabus lah. Syllabus kita, saya dah prepare syllabus, ada 8 ataupun 9 syllabus termasuk money management. And then basic SND dengan advance SND. Actually yang advance tu taklah advance sangat. Cuma hanya ada little bit combination yang agak sukar lah. Setup yang agak sukar sikit. Okey, lagi apa ada apa-apa request ke ataupun something special ke you nak request untuk kelas webinar ni? Okey, satu lagi syllabus kita akan belajar first basic SND. Macam mana nak lukis supply zone, macam mana nak lukis demand zone. And then kita akan belajar price action. Price action maksudnya naked chart je. Kita tak pakai indicator. Kita pakai indicator. Live trade insyaAllah kalau ada setup yang cantik kita boleh buat live trade. And then saya boleh bagi dekat mana tempat-tempat yang cantik lah untuk entry. Okay, and then tapi make sure kita faham dulu konsep dia ni. So lepas belajar you all akan dimasukkan ke dalam grup CPM Reunion Telegram, di mana you all bergabung dengan yang lama-lama yang dah master yang dah asyik orang cakap dah otai lah, sambung kat sana you sambung belajar lagi. Okay, and then assignment. Assignment setiap orang nanti akan kena buat assignment. Bukan setiap orang lah, maksudnya kalau you rajin you kena buat assignment. Assignment ni maksudnya you cari market yang lepas-lepas, lukis. Contohnya katakan hari tu kita belajar fake out, contoh saya tak fake out. And then apa you all kena buat ialah setiap orang daripada you akan lukis setup fake out market yang lepas-lepas and then kena upload dalam grup Facebook. Sebab
Daripada situ kita akan berlatih. Whatever teknik kalau you belajar sekalipun, you perlukan latihan. Sebab ni kita guna naked chart, kita bukan guna indicator. So agak susah sikit. So you kena practice a lot. Kena banyak practice, okay? Assignment terpulang, kalau you nak buat, tak nak buat tak apa. Tapi siapa yang buat, biasalah siapa yang nak score tu dia kena buat lah. Kalau you tengok dekat sekolah-sekolah mana-mana pun, siapa yang rajin tu biasanya dia yang dapat. So apa lagi So I think itu saja. And then even kalau macam malam minggu tu, kalau saya free, kita boleh buat sesi teh tarik yang dekat lah, area dekat saya, dekat area Setialam, and then kita akan jumpa, boleh refresh lagi kat situ. Okay, hari ni apa yang nak buat ialah you boleh buka ebook nombor 1, ebook bab 1. Boleh tak buka ebook bab 1, iaitu pengenalan forex. Okey. Hari ni kita belajar bab 1. Boleh saya teruskan ke? Boleh Okey, forex I think semua orang dah tahu. Forex adalah foreign exchange. Maksudnya pertukaran mata wang asing. So kenapa benda ni berlaku? Kenapa perlu adanya pertukaran mata wang? Pertukaran mata wang ni sebab ada banyaknya negara. Contohnya macam setiap negara tu dia mempunyai sistem kewangan masing-masing. Dia ada mata wang masing-masing. Macam Malaysia menggunakan ringgit, USA menggunakan US dollar, Singapura menggunakan Sing dollar, Arab dia gunakan apa masing-masing lah. So bila kita nak ke sana tu, bila kita nak beli barang daripada USA katakan, bila kita nak beli barang daripada USA, kita nak import. So orang USA sana dia tak terima ringgit Malaysia, dia terima US dollar saja. So that's why kita perlu tukar duit kita. Itu so whatever ni lah, macam tu lah. So pertukaran mata wang ni dikontrol oleh bank-bank yang besar lah. Maksudnya bank yang dipanggil, kalau Malaysia kita ada macam bank-bank negara dia yang akan menstabilkan mata wang kita untuk kegunaan bisnes apa semua. Contohnya macam kita yang kecil-kecil ni kita tak efek sangat. Tapi kalau yang macam kilang, macam contohnya Proton ataupun Pro2, bila mereka nak beli barang daripada Japan, dia nak beli spare part daripada Japan, untuk dia beli secara banyak, berbilion-bilion, berjuta-juta. So bagi mereka sangat memerlukan satu nilai. Kalau boleh mereka akan beli pada harga paling rendah. Dan pertukaran ni disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Maksudnya supply and demand. Contohnya Proton dia demand, dia nak beli. And then supply Japan. Daripada Japan akan supply benda tu. So banyaklah benda tu. Bukan Proton dengan Pro2 saja, tapi semua kilang-kilang yang ada di Malaysia dan ada di dunia. Maksudnya you bayangkan ada berapa banyak juta perusahaan yang membuat tukaran. So dekat sinilah mereka akan mengambil pertukaran wang tu, contohnya daripada bank yang ada. Contohnya macam daripada Malaysia, maybe Proton akan beli daripada CIMB Bank, maybe dia akan beli daripada Maybank, maybe dia beli daripada Ion Bank Group. So dia akan ambil yang mana paling murah dan yang mana paling cantik harganya. So pertukaran okay, saya tunjuk yang ni pula. Okay, nampak tak video gambar terbaru ni? Okay, saya dah buat pertukaran mata wang dunia. Okay, boleh saya teruskan? Okay, nampak So central bank tugas dia adalah mengawal mata wang yang ada. Maksudnya dia kena kontrol. Tak boleh sembarang-sembarang naik, tak boleh sembarang-sembarang turun. Kalau ekonomi satu negara tu terlalu laju pun bahaya. Kalau dia slow pun terlalu bahaya. Jadi central bank ni dia akan ubah, dipanggil BLR, base lending rate, ataupun dipanggil apa, rate untuk suatu negara tu. Macam contoh central bank di Malaysia adalah bank negara, bank negara. Kalau di USA adalah Federal Reserve. Kalau di Europe yang terlibat dengan mata wang euro dikontrol oleh ECB. Maksudnya European Central Bank. So bila ada news ataupun hilang lah. Bila ada news berita tentang
ECB cut rate ataupun Federal Reserve Meeting FOMC, ECB cut ataupun bank daripada Australia Reserve Bank bagi tahu interest rate baru. So benda ni dia akan efek mata wang tersebut secara besar-besaran. Macam Japan, BOJ, Bank of Japan, jika ada news tentang daripada Bank of Japan, so mata wang Japan yang terlibat dengan Japan semua akan efek, okey, akan impact dia sangat besar, okey. Okey, dan memberi impact besar yang boleh buat pergerakan 100 hingga 400 pip. Okey. So macam mana teknik menggunakan trade menggunakan news ni akan diajar dalam bab 5, compression. Dalam compression nanti kita akan belajar di mana setup compression. Bila ada news, ada compression, you akan nampak pergerakan yang besar-besaran. Selalu tengok kan, kalau dulu kita news, kita tak tahu apa bakal berlaku. Maksudnya dia jadi spike ke, dia jadi sebatang candle ke, dia akan jadi naik sebatang ataupun dia jadi turun sebatang ke, kita tak pasti. Tapi bila ada compression, bila you belajar supply and demand, InsyaAllah you boleh tahu kat mana, you boleh agak pergerakan tu nak ke mana, dia nak ke bawah atau dia nak ke atas ataupun dia nak buat spike. Semuanya bergantung pada supply and demand yang ada di chart MT4. Okay, so far ada question? Siapa ada soalan boleh type. Hari ni kita takkan belajar entry, kita takkan belajar cara lukis-lukis. Hari ni kita belajar basic saja. Okay, so boleh terus tak ada masalah. Okay, and then cara daripada yang gambar tadi tu, yang ada daripada gambar yang apa ni, central bank tadi, actually bila you trade forex dia ada 3 tier paling kurang lah. So far actually 3 tier lah yang saya tahu. Orang ada setengah cakap ada sampai 6 tier ataupun 6 tingkat. Tapi kita just tahu basic sebab kita bagi retailers, kita hanya perlu tahu basic saja. Iaitu kita perlukan 3 tier, 3 tingkat. So kalau saya lukiskan kat sini, kalau saya buat satu kotak kat sini, okay, dan saya type tier 1, tier 1 tier 1. Tier 1 ke tier 1 tak pasti. Tapi tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga. Okey. Okey, tingkat pertama terdiri daripada liquidity provider. Saya akan cerita sekejap lagi. Tier 2 terdiri daripada broker dan tier 3 adalah trader. Trader ataupun retailer. So, tier 3 ni kita sebagai trader berada di tier 3. Tier 3. Sebenarnya market forex ni dimiliki ataupun boleh dikatakan sepenuhnya adalah bukan kita punya bidang, tetapi lebih kepada liquidity punya provider. Ialah bisnes yang di antara bank dengan bank. Macam kita ni trader bilis ni kecil-kecilan, kita hanya menumpang saja. Okey. Dan di tengah-tengah kita ada broker. Broker. Okey, so far so good. Siapa itu liquidity provider? You boleh tengok dekat e-book tadi. Sekejap. Mana e-book ni? Okey. Liquidity provider terdiri daripada bank-bank besar yang kontrol mata wang. Maksudnya mereka adalah bank yang sangat besar. Kita ada panggil big bank. Contohnya macam HSBC, Morgan Stanley, RBS, JP Morgan, UBS, Commerzbank, Nomura, Barclays Capital, PNB Paribas. Dan mereka juga terlibat juga dengan pembelian dan penjualan mata wang. Mereka akan entry juga. Okey. Sebab mereka perlukan wang itu betul-betul untuk mereka gunakan, untuk mereka jual. Contoh macam kita sebagai trader, katakanlah kita depo menggunakan ringgit Malaysia, and then kita tukar kepada US dollar. So kita punya account jadi US dollar, betul? Betul tak? Bila kita profit, let's say katakanlah kita profit 100 dolar, kita dapat 100 USD dalam kita punya account. Tetapi bila kita tukar, kita trade Japanese yen, kita trade Japanese yen, let's say UJ katakanlah, kita still dapat US dollar juga dalam kita punya account. Kita tak dapat yen Japan.
Tetapi bank semua ni dia beli betul-betul. Maksudnya dia betul-betul gunakan. Katakanlah dia nak beli Japan yen. Yen Japan, dia akan beli betul-betul. Yen Japan, dia nak duit tu. Katakanlah dia nak beli pound sterling, dia akan beli betul-betul pound sterling. Macam kita cuma nak lepas dolar saja. US dollar tukar pada ringgit Malaysia. Okey. So bila bisnes mereka sebenarnya. Okey. A liquidity provider connects many brokers and traders together, increasing liquidity of the joint market. Maksudnya, tugas utama liquidity provider adalah to provide liquidity kepada small atau personal spread dan mengambil keuntungan melalui spread. Okey, maksudnya liquidity provider ni salah satu tugas dia adalah dia memberi liquidity ataupun kecairan kepada market. Contohnya katakan ada orang nak beli, maka dia akan jual. Kalau orang lain tak jual, mereka akan jual. Itu dipanggil kecairan ataupun liquidity. Okey, faham tak? Maksud liquidity. Liquidity adalah kecairan. Maksudnya kalau you nak beli, ada orang jual. Maksudnya itu, you nak beli RM10, ada orang jual RM10. Itu dipanggil liquidity, kecairan. Katakanlah you nak beli RM10, tapi tak ada orang jual dekat harga RM10. Ada orang jual dekat harga RM20. So itu tidak dipanggil liquidity. Itu dipanggil ada gap kat situ. So bila ada gap macam tu, itu tidak dipanggil sebagai liquidity. So maksudnya liquidity ni siapa-siapa boleh beli at the moment. Liquidity, kecairan. Maksudnya boleh beli. Okey, tier tu adalah brokers. Brokers macam biasalah semua brokers yang you guna sekarang. Boleh bagi contoh yang brokers yang you pakai. Macam saya guna IC Markets, ada yang guna FX Primus, ada yang INFX tak ada orang guna lagi kan? FXCM ada, FXDD, Light Forex, AA, XL, FXTM, Paperstone, FX Pro, Lucas Copy. Semua itu adalah brokers. Brokers maksudnya orang tengah. Broker orang tengah. Kalau tanya saya tentang mana broker bagus tak bagus, saya tak pasti. Saya pun tak tahu yang mana satu bagus tak bagus. As long jadi kita akan masuk macam mana nak beritahu satu broker tu bagus tak bagus. Okey. Cara membuka akaun di broker yang bagus. Pertama, you kena buka ECN account tak? Okey, ECN Broker di sini. Saya buka di sini. So, broker di sini. Katakanlah broker cap kapal api. FX. So, macam mana nak tahu bahawa broker ni bagus tak bagus? Maksudnya ni contoh lah, contoh. So, salah satunya ialah dia offer ECN account. Apa itu ECN account? ECN account adalah Electronic Communication Network. Maksudnya broker ni dia mempunyai connection dengan liquidity provider secara elektronik. Kita dah tanda tadi sini dekat LP, liquidity provider ataupun LP. Paribas, Bank of USA. Apa lagi? Tadi Bank of USA. Bagi HSBC. Boleh bagi contoh? Apa contoh? Morgan Stanley, JP Morgan. Okey. USB Bank, UBS bukan USB. Okey. Barclays. Okey. Bank of England bukan Bank of England dia bukan liquidity provider. Bank of England dia salah satu central bank. Dia macam bank negara. Bank negara, dia tak terlibat. Okey. So bila you buka ECN account dekat broker cap kapal api ni contohnya, broker ni dia ada connection dengan semua, lebih daripada 5 ataupun lagi bagus, lagi banyak dia ada connection dengan liquidity provider, lagi bagus broker tersebut. Okay. Maybe dengan JP Morgan, maybe dengan Barclays. Kalau dia ada 10, dia ada lagi bagus lah. Tapi dia pun tak bagi tahu dia punya liquidity provider. Kenapa dia perlukan banyak liquidity provider? Sebab dia perlukan liquidity, kecairan. Kecairan. Sebab kalau dia nak beli daripada liquidity provider, let's say Paribas bagi sekian harga, yang ni bagi harga lain, yang ni bagi harga lain. Harga setiap
LP yang bagi kat dia ni harga lain-lain. Jadi broker ni dia akan dapat harga yang, dia akan pilih harga yang paling cantik sekali. Harga yang paling cantik, harga, kalau dia nak beli dia akan beli harga paling murah. Kalau dia nak jual pada LP, dia akan jual pada bank yang paling mahal, terima. Okey. Sebab isian account nanti contohnya katakanlah you buy dekat isian account kat sini, you buy, katakanlah you buy Euro USD, EU. Apa broker buat ialah broker akan cari liquidity provider yang paling cantik harganya. Sebab broker ni dia akan, bila you nak buy, maka broker akan jual pada you. Dia akan jual pada you. Betul tak? Okey. Dia akan jadi orang tengah. So isian account ni maksudnya dia direct terus. Dia direct. Dia ada communication dengan benda ni, and then dia boleh dapat banyak kod yang cantik-cantik, harga yang cantik-cantik, murah-murah daripada LP. And then apa dia buat ialah, bila you buy ataupun you buy EU, apa dia buat, price dia punya duit ni dia akan masukkan dalam ni. So bila you sell, katakan you profit, you dah profit, you sell pula EU, maksudnya you UTP. So dia akan ambil duit daripada sini, akan bagi pada you. Maksudnya broker ni akan hanya ambil commission sahaja. Commission itu dipanggil ECN account. Maksudnya you punya order apa semua masuk terus dekat LP, masuk terus dekat LP. So faham tak? Itu untuk ECN account. Faham So ECN account bila you buka ECN account, spread dia sangat kecil. You akan nampak, you akan dapat spread 0.1 untuk EU, 0.2, which is very very small. 0.1, 0.2. Okey. Sebab apa dia dapat 0.1.02? 0.2 sebab dia ada banyak LP kat sini. Dia ada banyak LP, dia boleh pilih mana harga yang terbaik untuk dia bagi pada you. Dia akan offer cantik. Okay. Faham so far ECN account? Satu lagi, you ada STP account, straight through processing. STP, straight through processing, maksudnya standard account yang biasa lah. So STP ni dia sama juga macam ni. Bila you buy ataupun you sell dekat broker, dia akan masukkan you punya order dalam dia punya LP liquidity provider. Tetapi price broker tu akan markup dia punya spread. Contohnya mereka ni biasa dia dapat spread daripada Paribas atau daripada liquidity provider. Spread dia sangat kecil. Ada yang kosong, ada yang 0.1, ada yang 0.02. Tetapi mereka markup. Markup maksudnya dia mark up harga spread jadi 1.2 ataupun 2.2, something like that. 2.2 pip. Okey. Kenapa dia buat macam ni? Sebab maybe dekat sini STP ni dia akan ambil keuntungan lebih kat sini. Contoh dekat sini 0.1, 0.2. Kecil kan spread dia kan? Sangat kecil. Tapi nanti macam mana broker tu nak cari makan? Contoh you masuk $1, dia dapat sikit saja. So broker bila you buka open ECN account, dia akan kenakan commission. Tiap kali you entry, dia kenakan commission. Maksudnya dia ambil 7%, 4% hingga 7% daripada you punya jumlah lot. You akan kena bayar pada broker yang menggunakan ECN account. Kalau you buka account ECN lah. So kalau katakan untuk STP pula, oleh kerana STP dia dah markup 1.2 dengan 2.2, so dia tidak ada commission. Dia tidak ada commission, tapi dia markup dia punya spread kat sini. Okey, ada soalan daripada J, dia cakap dia pakai ECN broker tapi dia tak charge commission. Okey, kalau dia tak charge commission, which is agak pelik lah. Kalau dia tak charge commission tu bila you entry, maksudnya katakanlah you buy satu lot
which is 1 pip nilainya sama dengan 10 USD. Okey, bila you tekan buy sahaja, you entry buy, entry buy. So broker akan ambil biasanya 3.5 USD. Kalau untuk yang 7% punya dia akan ambil 3.5 USD. And then bila you close, dia akan ambil lagi 3.5 USD. Untuk itu saja commission dia. Jadi campur dua-dua jadi 7%. 7% pula. 7 USD. So untuk ni 7%, 70% daripada 70 USD lah. 10 USD ataupun per lot dia ni. Which is dalam 7 USD. Itu commission yang dia ambil. Okey, ada soalan dia tanya SM zero account low spread but high commission. Tu tak kira ECN. Tak pasti macam mana sekarang. Diorang dah buat macam-macam. Ada yang low commission, ada yang zero float, zero spread tapi dia upkan commission. Ada yang buat macam-macam taktik diorang. Even ada yang markup 0.6 tapi dia ambil juga commission. So macam-macam diorang punya apa ni, macam dia punya charge kepada kita. Tapi kalau boleh you cari mana-mana yang zero spread, spread yang kecil. Sebab bila kita nak entry SND, nanti kita nak cari tempat yang orang cakap tu sharp, entry yang sharp. Lepas tu kita perlukan spread yang kecil saja. Sebab kalau you dapat spread besar, contohnya dekat ataupun satu lagi account ialah market maker. Yang ketiga ialah market maker. Ini paling bahaya. Market maker ni market maker ni dia B-book. Kalau yang STP dengan ECN ni, dia semua masukkan you punya duit dalam LP. Tetapi market maker bila you depo, dia masuk poket dia. Dia masuk poket dia. Dia tak hantar pun dekat LP. So bila dia masuk poket dia, dia expect apa? Dia expect you akan loss. Bila you loss, you akan depo lagi. Depo. Sebab bila you win, dia kena keluar duit. Bila you win, dia kena keluar duit sendiri. Sebab duit yang dia dimasukkan dekat dia tak masuk dalam LP. So you pernah dengar tak mana-mana broker yang tak nak bayar pada trader bila dia menang? Selalu kan. Macam mana dia tu broker market maker? Biasanya broker tu dia ada offer 3-3 ni sekali. Sebenarnya dia depend pada keadaan, depend pada permintaan masyarakat. Biasanya kalau ECN account minimum dia ada minimum deposit. STP pun ada minimum deposit. Ataupun tapi market maker ni biasanya dia tak ada minimum deposit. Dia boleh depo kecil-kecil pun tak ada hal. Sebab katakanlah you depo 10 USD. Takkan duit 10 USD tu dia nak masukkan dalam liquidity provider. So lebih baik dia simpan dalam B-book saja. Dia masuk dalam B-book, masuk poket dia saja. Sebab kalau you loss, let's say agak-agak you boleh win lebih-lebih pun dalam you win 70 USD je. Dia boleh say boleh bayar. Dia masih boleh bayar. Tapi contohnya macam ada satu case dulu di mana ada ni dia dapat 30 USD dan dia try withdraw. Dia win sampai 3k USD hingga 7k USD. You depo 30 USD tapi you win 3k hingga 7k USD. Macam mana dia nak bayar pada you? Rugilah dia kan. So terpulang. Kalau you rasa you dah bagus ataupun you dah trade bagus, jangan gunakan yang jenis B-book lah. Tak payah depo kecil sangat macam ni. Terus buka akaun ASEAN ataupun STP. So kalau you tanya saya broker mana market maker, mostly broker yang ni adalah market maker. Sebab apa? Sebab mereka ada B-book, mereka ada A-book. Ini dia panggil A-book. Dia offer 3-3. Dia ada ECN, dia ada offer ECN, dia ada offer STP dan dia ada offer B-book ni lah. Maksudnya depend pada keadaan berapa banyak you depo. Kalau you depo 10,000, takkan you nak masuk dekat yang ni kan, dekat B-book. You better you buka account ECN. You buka ECN. Katakan you depo $5, tak payah buka ECN, memang dia tak nak layan pun.
you kena buka akaun yang Bbook, itu terpaksa. Kalau you depo 10k, you kena buka ECN account. Okay, faham tak? A-book, B-book, C-book ni apa? Okay, A-book adalah maksudnya bila you order, you tekan buy ataupun sell, order you dia akan masukkan dalam liquidity provider, LP. You punya duit ni semua dia masukkan dalam LP. Sebab bila katakanlah you buka account ECN account, you deposit let's say 1k, and then you win 20k lah katakanlah. So broker bukan pakai duit dia bayar pada you. Broker akan guna duit LP bayar pada you. Sebab 1k yang you depo ni dia akan masukkan dalam akaun broker, dan broker akan masukkan dalam dekat LP. Dia akan letak deposit. Dia ada letak deposit dekat LP. So tak ada masalah. Bila you nak withdraw 20k, tak ada masalah untuk ECN account ataupun STP untuk bayar pada you. Boleh. Tetapi yang menjadi masalah ni bila dia masuk dekat Bbook. Bila masuk dekat Bbook, dia dah tak masukkan duit tu dalam LP. Jadi semua masuk poket dia. So bila you win besar-besar, dia nak bayar memang dia tak akan bayar lah. Dia akan cari macam-macam alasan. Dia cakap you punya account tak valid lah, apalah macam-macam lah supaya dia tak payah bayar. So untuk Bbook ni tolong jangan buka. Tapi kalau setakat account kecil-kecil tak ada masalah. Tak ada masalah. Katakan you buka account $10, buka dekat mana-mana yang ada Bbook ke apa ke, you profit 100, you keluar. You jangan grow sampai jadi 10k. Memang confirm tak boleh keluar lah. Yes, broker akan bagi pilihan. So bila you buka dekat mana-mana broker, dia akan tanya you nak buka account standard account ke, you nak buka ECN account ke, ataupun you nak buka account mini ke, you nak buka account micro ke. Biasanya account mini dan micro dia akan masukkan dalam Bbook. Dia akan masukkan dalam sini. Untuk mereka yang deposit kecil-kecil, bawah 10 USD ke, bawah berapa-berapa ke, dia akan masukkan dalam Bbook. Okay. Tapi yang besar mereka akan masukkan dekat atas, dekat ECN. Dekat sini you pilih STP account atau ECN account. Dia ada pilihan. Bila you nak buka open a new account kan, bila you nak open a new account kan dia tanyakan, you nak buka ECN ke, you nak buka standard account. Okay. Okay, soalan daripada ni dia tanya broker boleh tipu tak? Contoh broker tu offer ECN account, sedangkan broker tu broker market maker. Okay, yes, dia masih boleh tipu sebab kita pun tak tahu. Contohnya macam banyak kes yang dulu dia cakap macam-macam, dia ECN account lah, dia verified lah, apalah inilah. Tapi bila sampai satu masa dia tak boleh nak bayar, dia tetap tak boleh bayar. So benda ni dia takkan mengaku. Okay, maksudnya saya pun tak tahu yang mana satu broker market maker, broker yang betul-betul. Tapi so far kalau you cari broker tu dah lama kat Malaysia, okay, tak ada orang komplain, tak boleh withdraw, maksudnya okay lagi lah. Selagi orang boleh withdraw, selagi tu you boleh guna. Satu lagi cuma nasihat saya satu je, kalau you depo lebih daripada 10k you kena jangan guna sembarang-sembarang broker. You cari yang betul-betul verified, betul-betul bagusnya. Guna ECN account. Kelebihan ECN ni spread 0.1, kecil-kecil 0.1, 0.2. So you nak profit pun insyaAllah senang. Okay. Yes, kalau macam tu baik kita pilih broker yang menawarkan ECN STP. Yes, kalau boleh cari akaun ECN STP. Dan terpulang pada you boleh buka mana-mana broker yang ada sekarang pun. You tengok, you baca dia punya website dia tu, dia ada offer tak ECN account, dia ada offer tak STP account, standard account, and then berapa spread. Sebelum ni kita kalau belajar forex ni, kita terus entry, kita belajar apa? Belajar teknik, macam mana nak profit, and then kita terus depo kan. Dah lah depo. Sebab kita tak belajar. Benda ni basic dan sangat penting. Okay. Ada orang tanya kalau broker tak bagi duit, maksudnya kalau kita withdraw tak dapat duit, adakah akaun kita akan di-block? Biasanya macam tu. Contoh macam ada seorang sahabat tu, dia depo 30k. Dia depo 30 USD ataupun dia dapat duit free 30 USD. And then dia dalam masa 5 bulan, 6 bulan,
dia dapat growkan account tu 3 sampai 7 ribu USD. Dia duit free tu dia growkan sampai 7k USD. And then dia dengan confidentnya dia tekan butang withdraw, tak dapat sampai sekarang. Maksudnya you faham, benda free, umpan-umpan macam bonus 100%, bonus 50% itu semua akan masuk dekat B-Book. ECN account, standard account yang broker yang betul-betul, dia tak akan bagi bonus. Bukan senang dia bagi bonus, kena letak duit betul-betul. Okey? Faham tak? Okey, soalan daripada ni yang tentang ECN commission, maksudnya kalau 10 USD profit tu dia tolak 7 USD. Maksudnya kalau yang kat sini lah, maksudnya katakan you buka account ECN, buka satu lot, dia kena ambil commission 7 USD. Profit you kena akan tolak 7 USD. Katakan you profit, katakan you dah profit 20 pip. 20 pip kali dengan 10 USD sama dengan 200 USD. So dia akan tolak 7 USD. So total profit you adalah 193 USD. Itu commission yang kena bayar. Kalau tanya mana broker bagus tak bagus, saya minta maaf, saya tak boleh nak cakap sebab nanti saya kena saman. Sebab dalam ni pun bukan jalan orang. Ada IB, ada apa, so saya kena jaga-jaga. Saya kena orang cakap neutral. You boleh pilih mana-mana. Terpulang pada you punya strategi nanti. Terus terang saya cakap, kalau you jenis satu je lah nasihat saja, kalau you depo besar-besaran 10k ke atas, 5k ke atas, jangan guna akaun biasa-biasa. Cari ECN account. Kalau boleh guna ECN account, lagi selamat. Ataupun standard account. Kalau you setakat depo bawah 10 USD ataupun bawah 50 USD, bukalah mana-mana pun tak kisah. Tapi bila you dah untung, withdraw, buat hari-hari withdraw. Okey. Okey, minimum account untuk buka ECN account ni, ada setengah broker minimum dia adalah 200 USD. Ada yang 200 USD, ada yang 100 USD, ada yang I think Agnes saya tak pasti berapa. Just Forex ataupun IC Market, tak kisah, tapi dia dalam 100 USD. Even kalau you tak ada modal sekalipun, apa you buat, masa first account you buka dekat sana tu 100 USD yang pertama tu kan, katakanlah contohnya IC Market. IC Market ni broker daripada Australia. Minimum depo untuk ECN sama dengan 200 USD. Okey. Apa you buat ialah you depo pertama tu 200 USD saja. Untuk kali pertama saja 200 USD. Lepas tu you dah verify untuk buka akaun yang lain. Katakanlah lepas 200 USD you depo, esok tu you terus withdraw balik. You withdraw 150 USD. Tinggal 50 USD. And consider you punya akaun still consider ECN. ECN. Okey, ataupun katakanlah you buka lagi akaun kedua. Akaun kedua dia dah tak kisah dah. You boleh buka akaun arti 10 USD ke 100 USD pun boleh ke 50 USD pun boleh untuk dapatkan ECN. Untuk yang pertama tu sahaja. Boleh? Faham tak? Okey. Ada orang tanya tentang ECN account spread boleh membesar secara tiba-tiba ke cikgu? Okay, this is very good question. Setengah kita tengok spread ni perbezaan harga bid dengan ask. Bid dengan ask. Itu dipanggil spread. Okay. Ya Allah, hilang pula dia. Masalah ni. Okay, kejap. Kita ada harga bid dengan ask. Bid bawah kan? Okey, ini dipanggil spread. Okey kebaikan bila you guna ECN account you dah tahu spread dia 0.1, 0.2. So bila dia ada news, dia ada spread dia lebih-lebih, dia akan kembang dalam 20 hingga 30 pip saja. Itu untuk news yang paling besar saya pernah tengok lah.
Tetapi kalau STP dia akan lebih besar, dia boleh pergi sampai 50 hingga 60 pip. Kalau Bibu jangan ceritalah. Kalau Bibu market maker, dia akan kembangkan sendiri. Sebab apa? Sebab dia tak ambil price daripada sini. Dia pakai price dia sendiri, pandai-pandai saja. So spread dekat sini biasanya dalam memang besar, hingga 5 pip. Kena pula kat tempat-tempat support resistance dia akan kembang. Apa dia buat ialah dia akan SL hunting you. Dia kejar je punya stop loss. Kejar punya stop loss, dah kena stop loss baru price ikut kita punya analisis. Okey. Okey, faham tak? Market maker dia akan sentiasa buat you loss supaya you depo. Tapi ECN dia tak. Sebab kalau you win pun you loss. Kalau you loss dia dapat commission, you win dia dapat commission. Duit dia kena LP pegang. Sama juga dengan STP. Duit LP pegang. You loss ke you win ke dia tetap boleh bayar. Boleh tak? Okey, ada soalan pagi-pagi 4 hingga 5 pagi spread tinggi kenapa? Okey. Kenapa bila kita buka MT4 tu pukul 4 pagi dia jadi kembang? Sebab daripada 2-3 pip dia jadi sampai 40 pip hingga 50 pip. Sebab apa? Sebab masa tu LP ataupun broker dia akan clearkan order yang kat tengah-tengah. Sebab market dah nak tutup, kan? You hantar order kat sini. Market dah nak tutup. So dia akan delete semua order-order yang dekat price sekarang. Maksudnya dia akan clearkan, dia akan reject semua. So dia jadi spread tu jadi kembang gila-gila. Biasanya benda ni pagi Isnin dia akan tengok dia jadi kembang and then even dia jadi gap. Gap. Kita tengok macam UJ pagi tadi ada gap. Gold ada gap. Kan? Gap besar-besaran kan sebab dia dah tutup semua benda ni, tak bagi orang masuk. And then harga tu sebenarnya hari Sabtu dan Ahad dia bergerak juga. Ada orang beli kat jual beli hari Sabtu dan Ahad. Okey. Okey, ada soalan lagi? Okey, beza akaun yang spread dia fix dengan tidak fix. Okey, bagusnya spread yang fix ni dia dah ikut perjanjian dia fix. Katakan dia cakap fix 2 pip. Jika ada news ke ada apa ke ikut perjanjian dia tak boleh kembang lebih daripada 2 pip. Dia fix dekat 2 pip. Dia 2 pip je. Jadi dia dah confirm dia punya keuntungan daripada broker tu dah confirm 2 pip. Dia pun tak pening, kita pun tak pening. Tapi kalau yang tak fix ni, dia akan macam ada kadang-kadang kelebihan pada dia, kadang kelebihan pada kita. Kadang-kadang you boleh dapat cari tempat dekat spread jadi kosong ataupun tempat-tempat yang kecil ni saja. Itu untuk fix, fix punya spread. Macam saya dulu kena dekat INFX. Pengalaman saya kena dekat INFX. Broker tu pun dah tutup sekarang. Mula-mula memang nampak cantik, semua cantik lah, payment semua. Tapi saya tengok broker tu dia suka buat SL hunting. Dekat mana saya stop loss, dekat support resistance, dekat situlah dia akan kejar. Dalam perjanjian, dalam dia punya terms and condition, spread dia cakap paling tinggi dia cakap 2 hingga 3 pip. 2 hingga 3 pip. Tetapi bila dalam keadaan sebenar dia boleh pergi 7 hingga 10 pip. Kalau spread saja 7 hingga 10 pip, macam mana you nak profit? Asyik-asyik kena stop loss saja. So lepas tu apa saya buat? Saya ambil yang fixed spread. Ambil yang 2 pip and then saya belasah dia balik. Maksudnya kita boleh dendam balik kat dia. Lepas tu saya keluarkan duit saya, tukar broker lain. Itu saja cara dia. Bila you ada problem dengan broker, you keluarkan withdraw you duit yang you ada tu and then you cari broker lain. Cari broker yang bagus-bagus. Okey, kalau you tanya saya recommend broker apa? Terpulang pada you. Carilah. Saya sendiri guna IC Market ACN. You boleh guna Paperstone is good. Okey, mana-mana yang terkenal lah. Kalau ada banyak duit lagi boleh guna dekat Owanda. Itu yang betul-betul top. Minimum 50k apa FX Pro. Yang nama-nama yang lama lah. Saya tak boleh nak fully recommend sebab saya neutral. Saya tidak jadi IB mana-mana broker. Saya tidak terlibat dengan mana-mana broker. Okey, seterusnya faham bab ni? Penting penting benda ni. Okey,
Leverage yang Master recommend. Okey, kejap lagi saya akan bab leverage kita akan belajar tentang money management. Tetapi untuk leverage terpulang pada you punya strategi. Kalau you jenis high risk punya trader, jenis you tak kisah HMC, you main hantam full margin, you boleh guna leverage 1:500 ke atas, ataupun 1:1000, ataupun 1:500. You jenis kaki layer punya, you pakai 1:500 ataupun 1:1000. Sebab daripada account kecil dia boleh grow gila-gila. Daripada $100 boleh jadi $1000 sekali trade. Tetapi kalau account you besar, you jaga money management, account you 1K, 10K ke atas, you guna leverage 1:100 ataupun 1:200. Okey. So saya sambung bahagian ni Macam mana sekejap. Ni semua you bacalah. STP account, LPs, A-book, B-book, market makers. Senang cerita kalau you buka account mana-mana broker, dia offer leverage sampai unlimited ataupun leverage yang lebih daripada 500, 1:500. Biasanya itulah account B-book. Maksudnya dia tak masukkan ke LP pun duit tu. Sebab untuk account isian dan standard yang betul-betul paling besar, dia boleh bagi 1:500. Itu pun untuk account bawah ratus-ratus USD. Kalau you depo 10K ataupun 5K ke atas, dia tak benarkan you guna 1:500. You paling besar you boleh buka ialah 1:200 ataupun 1:100. Yes, ada soalan daripada ni, dia tanya tentang Brexit itu tadi kan. Kenapa tiba-tiba broker naikkan leverage masa Brexit? Adakah broker takut withdraw banyak? Yes, sebab trader tak macam dulu. Kalau dulu masa Brexit ke, masa apa ke, confirm loss, bukan confirm lah. Sekarang trader hebat-hebat. Kalau dia bagi leverage yang sangat besar, kena pula Brexit, you profit. Daripada 1000 USD, you boleh jadi beratus-ratus ribu USD. Pernah bagi contoh dulu, masa Brexit dia orang dapat pengalaman masa daripada kejadian Black Monday Chef. Ingat tak dulu, tahun lepas bulan 1 ke bulan 2 macam tu. Ada kejadian Chef di mana tanpa berita, tanpa ada information apa-apa, Chef, Chef, Euro dengan Chef, dia change dia punya money policy, dia tukar terus dia punya rate sampai price terjun 3000 pip. You bayangkan at that point 3000 pip. So ada orang yang majority loss. Jadi 3000 pip memang siapa yang buy ke sell masa tu semua dia langgar lah. Tetapi ada trader yang win daripada berapa 10k ke berapa. Jadi 1.5 juta. 10k jadi 1.5 juta. You bayangkan lah 3000 pip. 3000 pip bang. Bukan sikit. Kalau 3000 pip, you letak $1 pun dah dapat $3000. Kalau you letak $10, you dah dapat $30. Kalau you layer lagi, memang gila babi lah. So, broker, and then at that moment, ramai broker yang bankrupt. Kenapa bankrupt? Disebabkan oleh leverage. Contohnya macam setengah broker, dia bagi leverage sampai 1:500. Actually kita pinjam duit broker tu. Kita pinjam duit broker, letak kat LP. So bila diorang kita loss, ramai trader yang loss berjuta-juta. Broker tu dia kena cover balik loss. Dia kena bayar balik dekat LP. So masa tu FXCM loss 200 juta. Even IC Market pun loss dalam 5 million. Banyak lagi lah yang loss besar-besaran sebab dia kena cover leverage. Leverage. So apa mereka buat kali ni ialah mereka kecilkan leverage. Kecilkan leverage, jadi bila you are loss, so duit tak banyak yang kena pump dekat LP. Mereka selamat. Faham tak? 200 juta. Owanda selamat sebab Owanda maksimum 1:50. 1:50 paling besar dia punya leverage. So dia tak ada masalah. Tapi broker-broker FXCM lah. FXCM dia paling top. FXCM masa tu top number 1. Ramai guna FXCM.
And then daripada FSCM ni pula dia buka dia punya sub-sub broker yang masuk bawah FSCM. So total broker-broker yang loss tu semua ditanggung oleh FSCM, dan FSCM loss 200 juta sebab oleh leverage. So bila ada Brexit ni, apa mereka buat lah, dia orang kecilkan leverage jadi 1/100 atau 1/50. So you selamat. Nanti kita akan belajar lebih detail tentang leverage, macam mana apa berlaku bila kita akan belajar dekat bahagian money management, di mana apa you buat bila you tekan buy satu lot, apa berlaku pada leverage, calculation leverage, calculation margin apa semua tu, margin use, apa yang broker buat. Okay, so boleh saya sambung? Okay, alright. Spread. Okay, macam mana spread dia boleh dapat? Okay, kita tengok video sekejap. Ada siapa yang nak rehat ke? Take 5, isap rokok ke apa ke? Kita lagi setengah jam lagi. Setengah jam ataupun lagi. Siapa yang nak buat air dulu ke? Bila kita buy ataupun bila kita sell, kita akan nampak. Bila you tekan new order. New order kat sini kan, you akan nampak tick chart ni kan. Tick chart dia akan turun naik macam ni. Okay, nak ambil air sekejap. Kita take 5 Saya nak take 5 kejap. Boleh? Nak buat air ke? Nak isap rokok dulu ke? Hujan lebat. Dekat mana tu hujan lebat? Take 5, kita take 5. Okey, boleh sambung. Kita sambung dekat bahagian as dengan bid. Dengar clear line clear. Alright. So bila you tekan buy ataupun you sell, actually apa yang berlaku ialah bila you beli dengan broker, sebab you dah install MT4 broker kan. Contoh you pakai broker cap ayam, cap kapal api ke. So broker tu akan bagi you satu MT4 pada you untuk you tekan buy ataupun sell. Actually apa you buat lah, you hantar order you pada broker. Broker akan jual pada you. Bila you buy, dia akan jual. Bila you sell, broker akan beli. Faham tak? Maksudnya bila you sell, you akan dapat harga bid. Bila you buy, you akan dapat harga ask. Okey, saya buka MT4 Saya buka MT4 sini. Ni MT4 IC market. So, apa yang you nampak dia bergerak-gerak ni, yang okey, saya buka M1 lah biar nampak besar sikit. Okey. Dia ada dua line kat sini. Kalau mana-mana yang belum buka, you pergi dekat properties. Dekat bahagian common, you tunjuk show us line. You klik bahagian tu. Show us line.
dia akan ada dua line, satu warna kelabu, satu warna merah. Okey. Yang warna kelabu adalah harga bid, harga jualan. Maksudnya bila you jual, you sell, you akan dapat harga yang bawah ni, warna kelabu. Bila you buy, you akan dapat harga as, harga warna merah. Betul tak? Kalau you tengok dekat time frame besar tak nampak, tapi you tengok dekat M1 you akan nampak. Faham tak? That's why bila you tekan sell, you terus dapat harga kat sini. Sebab apa? Sebab biasanya kita tak on kita punya show us line. Bila you sell, you terus dapat kat sini. Tapi bila you buy, kenapa dapat harga atas? Itulah harga as, harga jualan. Dan broker tu pula dia dapat daripada mana? Dia dapat daripada LP, liquidity provider. Maksudnya dia akan ambil harga yang terbaik LP bagi dekat dia, untuk dia jual beli pada you. Okay? Maksudnya bila you sell, broker beli. So dekat sini jual as dengan bid. Okay, ni faham Dan dia pula ada contohnya, katakanlah dia ada 3 LP provider ni. Bila you sell, katakanlah you sell, you dapat harga bid kan 25064. Kat mana dia dapat 25064? Dia akan tengok kat sini mana harga paling tinggi dia boleh dapat daripada pada LP. Ada orang tanya boleh tak trade tak pakai broker? Boleh, you trade guna bank terus. Pergi dekat Maybank ke dekat mana, tapi dia lagi tinggi spread dia. Spread dia sangat besar. Broker ni dah consider dia bagi kita spread yang kecil. Macam mana? Okey, macam mana dapat harga ni? Bila you sell, you akan dapat harga bid 25064. Oleh kerana you sell, maka broker kena beli daripada you. Okey. Bila dia beli pada you, dia kena jual pada LP. Bila dia jual pada LP, dia kena jual harga paling mahal supaya dia dapat keuntungan. 25064, 25059, 25061. So dia akan ambil harga daripada sini. Okey. So bila you beli pula, you akan dapat harga as. Harga as, broker akan jual pada you. Dan bila broker nak jual pada you, mesti dia beli dengan LP, betul tak? Untuk dia beli dengan LP, dia akan beli harga paling rendah. Ada 3 LP kat sini, harga paling rendah ialah 25066. So perbezaan ni 25066 dengan 25064, ini dipanggil spread. Jadi whatever it is, broker akan tetap untung. Okey. Nak tanya macam mana Soros trade pakai LP? Tak pasti Soros trade pakai LP. Tapi setahu saya Soros dia ada trader dia sendiri. Bukan, dia cuma bagi decision je. Dia nak buy ke, dia nak sell ke. Bukan dia analisis sendiri pun. Dia ada manager dia apa semua. Tetapi dia pecah-pecahkan dia punya order dia tu. Satu dekat Hong Kong, satu dekat Singapore, and then ada satu dekat Frankfurt. Ada dengan cerita lah yang macam mana dia boleh jahanamkan AU masa tu. Order dia separuh dia letak kat Singapore, separuh dia letak dekat Hong Kong. So dia tak letak sebiji. Kalau letak sebiji satu tempat, orang lain akan tahu dan orang lain akan follow dia punya order. Macam broker, big trader jerung-jerung macam tu, yang pastinya mereka tidak menggunakan MT4. Mereka tak menggunakan MT4. Mereka terus direct call. Dia call terus dekat dia punya trading apa saya pun tak tahulah. Dia call saja dia nak beli, katakan ada nak buy USD 1 million. Dia akan call, I want to buy USD at this price $1. Dia cakap $1 je. $1 tu maksudnya 1 million, $5 maksudnya 5 million. Macam tu. Okey? Faham tak? Macam mana broker dapat spread ni? So lagi banyak LP yang ada ni, lagi bagus broker tersebut. Sebab apa? Dia boleh kecilkan spread. Okey. Retailers traders. Okey, retailers traders. Okey, kenapa price berbeza setiap broker? Very good question. Sebab setiap broker tu dia ada LP masing-masing, lain-lain. Tak semestinya dia menggunakan
LP yang sama. Mereka akan menggunakan masing-masing punya LP. So, dan mereka ni akan ambil harga terbaik daripada LP mereka. Contohnya macam broker A, dia ada LP dia mungkin daripada Paribas, mungkin daripada HSBC, mungkin daripada Morgan Stanley. Tapi broker B, dia tak guna Morgan Stanley, dia tak guna Paribas, dia guna yang lain-lain. So that's why price dia berbeza-beza. Faham Retailers, traders ni kita lah orang persorangan atau syarikat yang menjual. Kalau boleh, kita ni traders ni, kita tak nak pun pakai duit tu. Maksudnya kita trade yen, katakan kita trade JBP, kita tak nak pun duit JBP. Kita nak cakap nak withdraw US dollar. Maksudnya kita mengambil keuntungan daripada situ. Kita buy low, sell high. Kalau boleh kita nak profit saja. Itu saja. Okey, ada soalan daripada dia tanya, adakah big trader menggunakan fundamental? Yes, most big trader dia akan tunggu fundamental. Sebab mereka akan untuk buy, katakanlah, sebab mereka beli secara besar-besaran dan mereka akan jual pada company-company yang besar-besar ni, dan mereka tunggu berita ataupun perkembangan sesuatu negara. Contoh katakan dia orang nak beli, katakanlah company daripada US, dia ada import barang daripada Australia. Mungkin dia import kulit kangaroo ke apa ke. So dia akan tengok Australia punya news, apa perkembangan terbaru tentang news, apa bila ada news saja mereka akan terus beli besar-besaran. Nak buy besar-besar ataupun nak sell besar-besar. Boleh? Okey. Okey, the type of orders untuk kita bila you tekan dekat MT4 ni, type of orders, let's say I tekan trading new order. Kita ada dua jenis. Satu market execution. Market execution ni maksudnya you terus buy sekarang, you terus sell sekarang, ataupun you buat execution at the moment sekarang, you terus buy, ataupun you buat pending order. You nak buat buy limit ataupun sell limit, buy stop, sell stop, itu dipanggil pending order. So besok kita akan belajar secara detail apa benda tu sell stop, buy stop, sell limit, buy limit, dan apa efek dia pada macam mana big trader nak buat perangkap pada you all ke, ataupun sebab bila you letak stop loss dia akan jadi order. Dia jadi order, apa benda tu semua. So untuk hari ni kita cuma just tahu ni saja, type of orders. Okay, ni sama juga lah. Okay, ini pending order buy dengan pending buy stop, buy limit. Okay, ni untuk yang newbie lah. Kalau yang dah otai-otai, dah master-master, biasa tak ada masalah benda lah ni. Okay, katakanlah ini ada satu line bid price. Bid price adalah market price. Bid price sama dengan market price. Contohnya tadi New Zealand US dollar, New Zealand USD, ataupun kita guna Euro USD lah, sebab ramai yang biasa akan trade dekat Euro USD. Euro USD kalau you tengok kat sini, market price adalah 1.10658. Sekejap 1.10658. 1065. Ini dipanggil market price. Maksudnya price sekarang, market price. Itu bid price yang dah bergerak, dan dia bergerak ke atas ke bawah, atas ke bawah. So bila you tekan buy, bila you tekan sell, you akan dapat harga bid. So you akan betul dapat kat sini. You akan betul-betul dapat dekat sini. 1.10658. Tetapi bila you tekan buy, you akan dapat di atas. Sebab jenisnya adalah AS line. AS. Okey. Okey, untuk buy itu dipanggil instant market execution. Maksudnya the instant terus. You terus buy, you terus sell. Tetapi kalau katakanlah you nak buy dekat atas, you nak buy di atas harga market pasaran, katakan you tunggu breakout, you nak buy dekat sini dekat harga, let's say katakanlah
1.1000. Di sini you letak order buy stop. Okay, buy stop. Maksudnya bila price naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, langgar saja price kat sini, maka dia akan execute. Okay, dia akan execute kat situ. So, you punya orders, you dengan position. Bila you entry, dia ada dua benda. Satu order, satu position. Order yang belum sampai lagi, dia dipanggil orders. Katakanlah, ini dipanggil orders. Maksudnya you buy dekat atas, price masa itu masih dekat bawah lagi. So, dia panggil orders. Orders Katakanlah price dah naik atas, dah trigger you punya ni. So, dia tak panggil order, dia panggil position. Maksudnya you dah ada position. Okay, buy stop. Katakanlah pula you nak sell dekat bawah daripada harga pasaran. Ni harga pasaran you nak sell kat sini. Let's say 1.09, 1.0900. So you kena letak order sell stop. Okay, sell stop kat sini. Maksudnya kalau price tu belum sampai, selagi itulah dia tak trigger. Once dia sampai saja dia akan trigger, maka dia akan tukar jadi position. Okey. Satu lagi adalah buy limit, sell limit. Satu lagi buy limit. Bila you nak sell di atas harga pasaran, tadi you nak buy di atas harga pasaran kan? Kali ini you nak sell di atas harga pasaran. Sekarang harga pasaran dekat sini, tapi you nak sell dekat atas. You nak dia naik dulu, and then baru dia terjun, maka you akan letak order sell limit. Okay. Sama juga dekat bawah. You nak buy, tapi you menunggu price tu rendah dulu. Price rendah, baru dia naik, you letak order buy limit. So once dia trigger saja, maka dia akan tukar jadi position. Sebab ni semua tak ada masalah, I think. Sebab benda ni baru, senang-senang saja. I mean basic lah, semua orang perlu tahu. Yes, soalan daripada ni dia tanya big trader enter dekat big round number. Betul. Kalau you tengok dekat Wanda, kita akan belajar besok, mereka biasa letak dekat harga-harga genap 1.09, 1.10, 1.11 ataupun 1.05. Dia nombor genap dia 5 dengan 0. Macam you isi minyak, bila you isi minyak, you tak isi limit 30 sen ataupun RM10, 15 sen, you terus nombor genap. You isi RM10, you isi RM20, you isi RM30. Itu biasanya, itu dipanggil big round number. Okay. Ada soalan lagi saya nak tanya, kalau demand kosong tapi supply tinggi dan masa itu ada big news. Okay, yang bab supply demand kita belajar lagi besok kemudian. Hari ini kita just ikut e-book saja. Kita akan belajar hari kedua ataupun hari ketiga. Entry apa semua pun kita akan belajar hari ketiga, keempat ataupun mungkin minggu depan. Sebab kita nak tahu yang ni dulu, basic. Sebab nanti kalau you tak faham dalam ni, you tak nampak baca market. Sebab candlestick yang you tengok tu adalah orders. Dia bukan candlestick. Dia adalah berlaku sebab orang isi order. Buy, sell, buy, sell. Buy, stop, sell, limit. Apa benda yang dia orang kejar tu semua. Jadi you kena tahu benda ni semua. You kena faham. And then yang teknik tu semua kena. Alright. Ini buy instant semua dah tahu. Sell limit. Okay. Entry, stop loss, order dan TP. Ini penting Okay, ini penting sebab ianya selalu berlaku. Selalu tak you all kena stop loss baru price pergi. You kena stop loss baru pergi. Stop loss baru pergi. You letak dekat atas resistance, kena stop loss baru price pergi. Kenapa benda tu berlaku? Okay. Ramai yang tidak tahu. Tapi kat sini kita nak belajar kan. Okay, katakan bila you entry buy, katakan you entry buy dekat sini. You buy instant. Ini penting Bila you buy instant, bila you buy atas you letak TP, betul tak? Target. Betul. You letak TP and then you letak stop loss dekat bawah.
Betul. Okey, sekarang ni buy instant Sorry. Bila you buy, atas you jadi TP. Dan you kena faham, bila you masuk market, you masuk position buy, you letak TP, you keluar market. Maksudnya bila you letak orders ataupun you dah trigger, you dah buy, dia ada dekat bawah ni kan. Dia ada dekat bahagian bawah tu, bahagian bawah you punya MT4. Bila dah sampai TP, dia dah tak ada, betul lah, dia dah keluar. Maksudnya you dah keluar market. So apa berlaku sebenarnya? Bila you buy, TP you adalah sell, order sell. Brokers, liquidity providers, whatever it is, dia tak tahu apa maksud, dia tak nampak you punya TP ke stop loss. Dia cuma tahu buy, sell orders. Okay. Maksudnya, bila you buy, TP you akan jadi sell. SLU pun akan jadi sell juga. Sebab apa? You masuk market sebagai buy, you keluar market sebagai sell. Yang ni faham tak? Okey, sebelum tu ada soalan ditanya broker yang mana bagus, 4 digit ataupun 5 digit. So better guna 5 digit. Okey. So bila you punya TP sell, ni faham tak? Bila you buy, TP you akan jadi sell, stop loss you akan jadi sell. Tapi oleh kerana sell ni berada di atas harga pasaran, maka order TP you akan jadi order sell limit. Stop loss you akan jadi order sell stop. Betul? Testing. Test 1, 2, 3. Dengar ke? Macam hilang je semua. Dengar okey. Faham bab ni Bila you buy, TP you akan jadi sell limit, stop loss you akan jadi sell stop. Okey, good, fokus. So bila you sell bila you sell, TP you di bawah akan jadi order buy. Buy apa? TP untuk sell. Buy apa? Buy di bawah harga pasaran apa? Buy limit. Dia akan jadi buy limit. Dia punya stop loss di atas harga pasaran. Dia jadi order buy. Dia akan jadi order buy stop. So order ni, so kalau you buka MT4, dia ada banyak sangat. Yang you nampak dekat sini cuma candlestick saja. Tetapi belakang candlestick tu yang you tak nampak adalah orders. Banyak order. Ada orang nak buy kat sini, ada orang nak sell kat sini, ada orang letak TP sini. Satu dunia, you bayangkan, satu dunia. Satu dunia letak order kat situ. Dan order you, mungkin order kita akan terselit kat celah-celah. So pergerakan ni disebabkan oleh orders. Dia kejar order bawah, dia kejar order atas. Mana yang tak ambil order lagi, dia ambil. So orders ni penting. Macam mana kita nak tengok orders? You pergi right hand click, you tengok klik dekat depth of market. Depth of market. Kalau dulu dekat MT4 je boleh nampak depth of market ni ada berapa banyak orang order buy sell limit, buy stop. Semua yang kat atas ni semua nak sell. Orang yang bawah ni semua nak buy. Semua nak buy kat bawah ni, berapa juta-juta semua pun ada. Tapi sekarang dia dah tutup sebab dah tak nampak. Tapi kalau you guna IC market, kalau you guna C trader, you boleh nampak dia punya order tu. Tetapi pergerakannya sangat laju. You boleh baca DOM, depth of market. Boleh study dengan saudara siapa yang expert bahagian DOM tu, depth of market. Don Malaya. Don Malaya dia expert bahagian depth of market. Dia boleh nampak order ni, dia boleh agak baca apa price nak buat. Dia nak pergi sini ke, dia nak pergi sini ke apa. Itu dia panggil depth of market. Okay. So kalau you nak study lah dekat situ, lebih detail. Tetapi yang kita tengok dekat candlestick MT4 kita, ini semua adalah kesan daripada pergerakan ataupun pergerakan yang cuma yang saya boleh bagi tahu ialah bila ada pergerakan besar, contohnya
pergerakan yang besar macam ni. Dia pergi ke bawah laju sangat. Besar kan? So maksudnya apa? Maksudnya ada order yang lebih besar. Order sel yang sangat besar. Eh. That's why price break ke bawah gila-gila. Order yang sangat besar. Macam ni price naik atas. Order yang sangat besar. Maksudnya significant. Pergerakan yang very very significant. Order buy besar kat sini. Okay. Dan benda-benda ni lah yang kita nak tengok. Dalam banyak-banyak chart, dalam banyak-banyak pergerakan semua, you tengok candlestick ni apa semua, kita nak tengok pergerakan yang besar-besar saja. Itulah zone-zone kita. Zone supply, zone demand, semua daripada sini. Pergerakan yang besar-besar. Sebab dia akan efek, dia akan bagi impact kan. Kita nak cari tempat-tempat yang pergerakan besar macam ni. A big move, a very big move. Sebab price biasanya dia akan datang balik. Time frame tak kisah, you akan ada isu tentang time frame nanti. Sebab cara melukis zone demand dengan ni dia agak subjektif, tapi saya akan tunjuklah cara yang paling baik atau cara yang, sebab supply and demand trader ni dia satu dunia pun, dia orang pun nak cakap macam mana nak lukis zone supply dengan demand yang paling tepat, dia orang pun susah nak cakap. Kalau you tanya saya pun susah, you tanya masing-masing dia ada rules. Kalau you tanya expert daripada Mas Saleh pun sama susah. Tetapi mereka cuma tahu satu benda. Mereka semua bersetuju pada satu tempat. Bila ada satu pergerakan besar, mereka akan gunakan puncak tertinggi ni sebagai high. And then ada pergerakan besar ke bawah. Dia mungkin ada yang ambil daripada body, ada yang mungkin ambil daripada shadow, atau mungkin ambil daripada yang macam-macam lah rules masing-masing. Sebab benda tu kita akan study nanti lebih detail. Di mana kita mencari significant drop. Ada yang ambil daripada shadow sini. So itulah yang bila kita nak cari kesan daripada pergerakan yang sangat besar. Daripada situ kita belajar mengenal orders. Okay. So apa lagi? Yang ni bab yang sell stop, buy stop, TP dengan stop loss kita akan belajar nanti dekat fake out dekat bahagian fake out. You akan nampak dengan jelas. Ini contoh si trader. Okey, saya buka contoh AUD USD. Macam mana penggunaan setup, macam mana pemahaman boleh membantu you sebagai seorang trader. Contohnya kita di sini ada resistance. Saya namakan dia sebagai R1 lah. Bukan motor R1 resistance 1 maksudnya. And then di sini kita ada R2. So dia dah jadi satu resistance yang kuat, betul tak? So bila ada resistance, ramai orang akan sell kat situ. Dia akan sell. So bila mereka sell, mereka akan letak stop loss di mana? Katakanlah dalam ni belum berlaku. Katakanlah yang ni belum berlaku lagi. Ramai akan sell di resistance. Bila sell di resistance, mereka akan letak stop loss di atas resistance. Siapa-siapa yang sell masa tu akan letak stop loss di situ. So ini memberikan banyak order apa? Kalau dia sell dia stop loss. Stop loss dia order apa? Stop loss ni akan jadi order buy stop. Okay, buy stop kat situ. So bila dah berlambat-lambat banyak orang letak stop loss dekat atas, kita pun letak stop loss kat sini sebab ada resistance yang kukuh konon-kononnya. So price pun naik laju apa jadi? Dia ambil semua stop loss and then price terjun ke bawah. Itulah kerja big trader, manipulation. Mereka membuat manipulation. So nanti kita akan belajar lebih detail tentang setup ni semua. Okay. Untuk selain daripada tu,
You boleh tengok dekat Wanda order book. Semua boleh tengok dekat e-book tu. Wanda order book, kalau you tengok, dia ada banyak order kiri kanan kan. Ada buy limit, sell limit. Itulah sebenarnya order. Order yang dilakukan oleh klien-klien Wanda. Dan you boleh tunjuk, dia boleh tengok kat situ berapa panjang. Biasa mereka akan letak dekat big round number. Dekat nombor 100, nombor 99, 98, 97, ada banyak order kat situ. Faham tak? Boleh? Hello? Okay. Semua terdiam, semua dah tidur kot. Jangankan semua dah tidur. So, you boleh tengok sendiri dekat Wanda tu. Sebab cakap seorang-seorang. Pernah satu masa tu saya cakap. Rupanya internet putus. La ilaha illallah. 15 minit macam gila cakap seorang-seorang. Okay. Itu saja yang bahagian Wanda ni. Okay, sekarang buka Wanda book. Boleh buka internet. Masing-masing boleh buka internet. Kita tengok Wanda order book. Tadi kita dah belajar B-book kan? B-book, A-book. Ini sebenarnya Wanda order book. Untuk patron trader, waktu mana yang bagus untuk analisa? Okey, untuk analisa forex ni, kalau boleh hari Isnin jangan masuk sebab Isnin biasa main market sideways. Hari Selasa malam baru boleh start intai setup. Hari Rabu dengan Khamis akan ada pergerakan besar. Rabu dengan Khamis akan ada pergerakan besar sebab news banyak keluar pada hari Rabu dengan Khamis. Okey. Hari Jumaat biasa dia akan sambung ataupun just slow saja. So ini Wanda order book. So kalau you tengok kat sini ada banyak order kat sini. Open orders, open position. Open position adalah order-order yang dah di-trigger. Maksudnya dah jadi buy, jadi sell. Long ni maksudnya buy. Long ni maksudnya buy. Short ni maksudnya sell. Jadi dekat open position, kalau you fokus kat open position yang warna biru tu, maksudnya orang dah buy kat situ. Ada yang buy dekat 1.12, 1.13, ada yang buy. Dan tengah floating. Memang tengah negatif. Okey. Nampak tak? Yang warna orange pula bahagian long ni maksudnya orang yang buy. Orang yang buy tapi dia tengah profit. Dia buy dekat orange ni. Dia dah buy. Market price adalah 1.1067. Ni pair Euro USD. Dan chart ni yang you tengok ni adalah 20 minit lepas. 20 minit lepas. Ada lagging sikit. Yang bawah tu OH. Mana OH? 0 hours. Maksudnya you current sekarang. Kalau you tolak 0H tu ke belakang, maksudnya 1 jam lepas, 3 jam lepas, 4 hours before. You tengok order dia berubah-ubah, bertukar-tukar. Nampak tak? And then dekat sini you nampak. Okay, ini bahagian orders. Okay, dekat bahagian open position, tak kisahlah. Dia nak floating ke, dia nak dengar apa ke, lantapi lah. Ini semua trader Wanda tau. Trader Wanda semua ikon juta-juta punya. You nampak berapa ramai yang tengah float. Yang buy kat sini. Buy kat 1.11 bang. Berapa ratus pip float. Even yang sell kat sini, ya kesian lah siapa yang sell kat sini. Kat sini ramai yang sell lah. Ramai yang sell lah kat sini Dia update every 20 minit. 20 minit dia akan update every 20 minit. Ramai yang float. So kalau professional pun float kat sini, maksudnya kita pun sama juga. Kalau you trade macam masih tak profit lagi ataupun susah nak profit, sebenarnya satu dunia pun macam tu. Masalah pun sama. Ini semua trader profesional bang. Gaji dia orang ribu-ribu, ratus-ratus ribu. Tapi dia orang pun float kau-kau je. Tapi dia orang tak kisahlah sebab dia orang duit banyak. Dia orang guna hedge fund. Okay. So jangan sedih sangat. Masa ni kita nak belajar. Okay, yang sebelah ni open orders. Open orders ni maksudnya orang yang dah letak buy limit, sell limit, buy stop, sell stop tapi masih belum trigger. Dan you perhatikan dekat 1.10. Semua tengok dekat 1.10. Ada order buy limit yang sangat besar. Nampak tak? 1.10.
And then dekat 1.105 boleh ke ikut orders diorang? Boleh, tapi dengan syarat you confirm ke diorang ni terror? You confirm ke dia punya ni terror? Okay, apa kita buat? Dekat 1.10 ada banyak order. So kita buka dekat MT4 kita. Euro USD. Mana Euro USD? Right? Okay. Okay, you letak satu horizontal line. And then you right hand click. You pergi properties. And then you tukar dekat parameters. 1.10 you tukar. 1.10. Okay. Dekat bawah ni ada banyak order. 1.10. Buy limit. Okay. Ada banyak orang nak buy dekat sini. Sebab apa? Sebab ini adalah nombor genap. Mesti H4 ke? Tak kisah. Janji you pakai H1, tak nampak sangat pergerakan dia. Sebab ini time big trader dia semua pakai time frame besar-besar. Okay, dekat 1.10 ada banyak buy limit besar. Ada buy limit. Kalau nak follow boleh, you cari demand zone kat sini lah. Which is kita akan belajar nanti demand zone kat sini. And then kita ada FTR sikit kat sini, nak buy limit sini boleh follow. Stop loss kecil bawah ni. Okay. Nampak tak? Tetapi jangan berharap sangat dengan dengan data yang you ada dekat Wanda ni. Sebab dia tidak melibatkan semua trader satu dunia. Ianya melibatkan klien-klien Wanda sahaja. Okay. Kalau macam tu kita sell ke atas sebab nampak gaya the price nak turun ke order. Yes, maybe kita akan belajar nanti CP ke, ada setup CP ke, ada setup apa ke. So kena tunggu price action. So dalam okay, saya bagi kita punya syllabus cara trading supply and demand. Kita akan belajar nanti cara trading SND. First, kita akan sell di supply zone. Nombor 2, buy at demand zone. Ini cara basicnya. Tetapi kita tidak boleh buy ataupun sell sembarang-sembarang. Okay, kita kena tunggu price action. Price action kita akan belajar. Price action ni pergerakan price yang membentuk pattern bila price sampai dekat supply zone ataupun dekat demand zone. Bila you nak buy tu apa chart pattern dia. So chart pattern yang kita akan belajar nanti adalah CP. Nombor 2 ialah fake out. Fake out V1 and V2, maksudnya version 1 and version 2. Dan ketiga ialah QM ataupun advanced head and shoulders. So ni chart pattern ataupun price action. Bila price berbentuk macam ni, di kawasan-kawasan ni baru kita akan buy. Baru boleh kita akan entry pucuk dengan entry akar buy. So supply zone tu pun banyak juga. Dalam supply zone nanti you akan belajar double maru. Macam mana you nak cari dekat mana. The first thing you pernah cari ialah decision point. Where is the decision point? Ini pecah kepala you nak cari dalam supply zone ataupun dalam demand zone. Dekat mana tempat price break, decision point. And then you akan belajar significant support and resistance. Dekat mana selalu price berjual beli, dekat situ lah price akan datang balik. And then you akan belajar significant drop. So kita akan buat benda-benda macam tu. Kita akan buat benda-benda macam tu. Kita akan study, cari campur dengan price action, baru insyaAllah you dapat entry dekat entry pucuk. Sebab untuk analisa, untuk entry you perlu analisa secara cantik. Okay, secara profesional. Tengok pergerakan harga, apa price buat dekat sini. Okay, and then kita akan belajar satu-satu. Maybe satu hari kita belajar decision point, and then kena buat assignment, and then kita belajar significant support resistance, buat assignment, and then kita belajar significant drop, buat assignment. So and then CP, fake out, V1, V2, QM. Habis seminggu, 2 minggu. Kalau tak habis 2 minggu, kita habis sebulan. Jadi you all faham. Dan baru you boleh masuk dekat grup otak-otak yang lama-lama tu. Combine dengan ni orang.
Dan kita mungkin belajar FTR, fail to return, and special untuk CPM 11 kita akan belajar satu setup yang saya tak ajar dulu. Saya ajar 2 tahun lepas. Setup dia nama SRENRT. Very very nice. Kalau nak pucuk sini SRENRT, tapi benda ni sebenarnya sama. Dia sama, kombinasi ni macam-macam. And then kemungkinan kita akan belajar Fibo Elite, macam mana nak buat TP. Dan ini saya dah bagi tahu pada Cikgu Zul, boleh tak saya ajar Fibo Elite dalam kelas ni. Alhamdulillah dia bagi orang cakap, dia bagi kebenaran lah, tapi dengan syarat kredit pada dia. Maksudnya level-level Fibo tu semua dia yang buat, bukan saya yang buat. Dia yang buat level-level tu. Dekat mana kita nak entry apa semua tu, kalau nak belajar lebih lanjut tentang EL1, EL2 boleh sambung belajar dengan Cikgu Zul, dengan Cikgu Bahar. So actually konsep yang sama. Sell at supply zone, buy at demand zone, kita ada setup bagai-bagai. And then bila price datang, contohnya katakanlah saya ada supply zone kat sini, price buat daily base drop. Konsep kita trade macam ni, simple saja. Kita tidak akan menggunakan sebarang indikator, kecuali indikator yang tolong lukiskan kotak lah, apalah. So bila kita ada supply zone, first kita akan cari di mana decision point dia dekat sini. DP, kita panggil DP. Adakah DP itu terdiri daripada double maru atau significant support and resistance, ataupun dia ada 5 element untuk cari DP ni. Dia ada 5 element. 5 element, very very nice. Ada SSR, significant support resistance, ada FTR, ada double maru, ada DP. Satu lagi ada apa? Ada doji. You jumpa benda-benda 5 elemen dalam ni, insyaAllah you akan dapat entry cantik, betul-betul kat pucuk. And then bila price datang tu, kita tengok apa price action buat. Adakah price membuat CP, compression, maka you boleh dapat kebarangkalian untuk price terjun lagi cantik. Okay. Adakah price membuat Quasimodo, dia buat high low, high low, and then price terjun. Adakah price membuat fake out. Fake out ni maksudnya dia tak sampai, tapi dia buat R1, R2, R3, something like that. Itu saja. Pas sampai sini, and then kita akan entry betul-betul dekat area DP kat sini, decision point. InsyaAllah. Yes, FMCBR memang very very nice kalau you nak cari DP. Okay. SRENRT itu singkatan apa? Okay, SRENRT adalah singkatan untuk significant resistance. SR sama dengan significant resistance ataupun support. Resistance ataupun support. Ini sangat-sangat mudah. Jadi tunjuklah, ini contoh. And then SREN, EN sama dengan engulf. Engulf ni maksudnya dia break. Dia break kawasan. RT sama dengan retrace. Okay, retrace. So kalau you pandai SRENRT, that mean you dah faham semua benda. You dah tak ada masalah. Contohnya macam ni, you ada significant support, price support, price engulf. Engulf dia break. Dia break kat sini. Tapi dalam time frame kecil, dia biasanya akan ada break yang kecil sebelum dia break besar. And then dia break kecil, and then dia retrace. Dia retrace dekat area sini. Dia retrace, and then baru dia drop. So ni adalah setup SRENRT. So kita akan entry dekat-dekat ni lah, zone-zone retrace tu, SRENRT. InsyaAllah ibu dapat bucuk juga. Okay, tapi masa sekarang kita belajar basic dulu. 1, 2, esok hari kedua pun kita belajar basic lagi. Hari ketiga baru kita start masuk yang supply zone, demand zone. So bila dah pandai, nanti boleh masuk CPM reunion, boleh masuk pertandingan sniper. Dia buat seminggu ni pertandingan sniper. Siapa yang paling banyak dapat entry zero float dalam masa seminggu. So far tempat pertama dah dapat dalam 20 kali entry dalam masa satu hari. Zero float. Entry dia 0.00, 0.001. Okay.
Okey, video ni akan di-download, dirakam oleh saudara Ashraf, and then once dia dah rakam, dia akan upload dalam grup kita, sama ada grup Telegram ataupun grup Facebook. Okey. Biasanya dia akan letak dalam grup Telegram. Okey. Okey. So kalau ada soalan lagi, kita dah habis tamat kita untuk hari ini 11.16. Saya tengok silibus apa yang ada. Kejap, mana ibu saya tadi. Pengenalan forex, just introduction Okey, masalah big trader dengan liquidity, which is very very important. Okey, liquidity tadi kita dah belajar kan, bahawa kecairan. Big trader ni masalah dia besar bang. Masalahnya ialah dia mencari kecairan. Dia nak beli ataupun dia nak sell, dia kena beli besar-besaran, duit dia banyak sangat. Tetapi kalau at the moment tak ada orang nak jual kat dia, price akan bergerak laju. Tak sesuai untuk dia, tak bagus. Jadi dia kena kumpulkan. Dia kena kumpulkan orders. Maksudnya kalau you nak buy, you kena cari sellers. Kalau you nak sell, you kena cari buyers. Tapi untuk big trader, untuk dia cari buyers ataupun sellers secara ramai-ramai, susah. So dia perlu buat manipulation. Manipulation untuk supaya orang terperangkap dengan dia. Terperangkap dengan dia, barulah dia boleh entry besar-besaran. Okey. Itu. So nanti kita akan belajar compression, stop loss hunting, take out, rahsia semua ni adalah manipulation. Okay, and last but not least, saya cuma offering the truth. Dalam grup ni saya tak boleh jamin langit dan bintang. Saya tak boleh. Semua saya offer benaran. Saya cerita sebenar apa yang berlaku dekat di sebalik market forex ni. Sebab ramai yang memang susah. Saya punya student-student yang lama-lama dia cakap memang susah trade forex. Tapi once dia dah nampak benda ni, dia dah jadi macam Neo. Dia dah nampak, dia dah see, maksudnya dia dah tengok forex ni secara lain, tak macam dulu. Boleh? Memang ada banyak benda yang hidden. Cuma tak pandai lagi. Yes, Neo kena belajar apa dia download balik, macam-macam dia belajar. Boleh insyaAllah slow. So that's why dia kena slow. So supply and demand ni dia bukan kepada teknik, dia lebih kepada pemahaman. Berjaga-jaga dengan manipulasi daripada big trader. Okey. Kalau tak ada, okey, nak analisa JJ kejap. Sempat lagi. JJ kemungkinan sampai ke atas, so standby dekat area sini. Kemungkinan you boleh sell dekat area sini. This is Quasimodo. High. Low. Sini ada high. And sini ada low. Ini you pula, inilah you punya target. Kalau you nak entry sell JJ. Tapi entry you di mana? You akan cari lebih detail lagi. Tukar time frame 15 sekejap. Di sini kejap So di sini, kawasan-kawasan sini price akan buat fake out. So dekat sini jangan sell dulu. Dia masih perangkap lagi ni. So dia akan buat SR flip. This is support. Dia akan buat SR flip. So inilah SR flip. Kita akan belajar semula nanti lah. Masa sekarang kita akan just bagi tahu je lah. So kemungkinan price akan turun ke bawah sikit, and maybe dia akan naik lagi. Dia akan naik lagi mencari kawasan-kawasan supply di sini, maybe di sini I think. Kawasan sini satu. High low. Okay, good. Very nice. Mungkin di sini. You tandakan dulu Mungkin di sini. Oh, very nice. Dan kemungkinan juga di sini. Kita ada double maru ke atas. So jaga-jaga. Okay, maybe dia sampai atas. Sebab di sini juga adalah SR flip. So kemungkinan price akan sampai sini. Reject ke bawah sampai atas, baru dia turun ke bawah. Okay. Tapi you tengok price action. Price action bila price sampai ke sini, adakah ianya compression ataupun dia buat fake out ataupun whatever.
So I think you boleh try satu di sini lah. Kalau you tengok time frame kecil, cari decision point dia. Guna konsep teknik double maru. So you watch chart area sini. Sekejap 142.28 dengan 142.97. And then you try tarik Fibo. Price dari sini sampai sini. Yes, area sini lah. This is quite big. L15. Tak dapat sangat sebab ada gap, susah. Okay, so jaga-jaga area sini, area SR flip, area atas ni dan juga area atas ni. So maybe price reject dekat sini, turun bawah sikit, and maybe dia sambung lagi di atas. Okay, boleh tak? Alright, dah tak ada apa-apa lagi. Kalau nak tanya analisis lepas kelas lah, maksudnya kalau dah habis kelas, dah habis syllabus, sebab macam tadi kita dah habis, so boleh tanya analisis, saya boleh tengok-tengokkan lah. Nak bagi signal, memang saya takkan bagi signal, tapi I nak you all semua pandai nanti boleh bagi signal sendiri. You boleh baca, sebab yang paling penting pun you boleh baca. You jangan sampai bila-bila you nak tunggu, you nak apa, you nak ikut signal orang, rugi. Okey, saya akan buka Q&A dekat bahagian Facebook. Dekat Facebook saya, macam hari ni bab 1 kan. So saya akan tanya question and answer, you boleh tanya kat situ. And then besok saya akan revise soalan tu satu persatu. Boleh? CPM mana Facebook kan? Kalau tak ada soalan lagi, kita boleh tangguhkan majlis kita. Boleh tak? Homework belum start lagi. Homework bila you dah faham, satu, I tulis sila tanya di sini ke apa? Jika ada soalan. Jika ada soalan tentang bab 1 saja, jangan tanya yang lain-lain tau. Jadi pening. Sila komen. Okey, kalau you tengok dekat Facebook, saya dah upload satu status bab 1. Allah Akbar. Sekejap. Dia keluar perkataan dalam ni pula. Edit post. Pengenalan. Tidak. Okey, macam ada soalan dia tanya trade kat laptop atau smartphone. Better trade dekat laptop ataupun boleh juga trade dekat smartphone. Tapi sebab SND you kena banyak lukis, dia guna naked chart, so dia kena lukis. Kena lukis. Haris dia tanya apa beza SNR dengan SND, kita belum masuk lagi bab 1, itu bab lain. Tolong tanya tentang bab 1 saja. You buka e-book bab 1 tu, tanya yang bahagian tu saja. Yang lain-lain jangan tanya sebab nanti dia jadi cacar marbah. Okey, semua siapa yang soalan dia tak berjawab lagi, tolong tengok Facebook dekat CPM 11, saya dah buka kat situ. Anda boleh tanya kat situ and then saya akan jawab. Subdam kita takkan guna. Kalau you nak guna boleh, tapi saya sini tak minat. Sebab kalau you guna, nanti you jadi lagi pening kepala. Lagu Kromok tak boleh dekat dalam ni sebab bila you buat webinar, dia tak boleh guna campur dengan lagu Kromok. Tak boleh ada background lagu. I think kat sini good. Sini, hello. Kita akan banyak gunakan QM lah. Dekat sini. Dua tempat sini lah, sini dengan atas. Atas ada double maru, bawah ada QM. Boleh sell dekat sini. 14242. So sementara tu you boleh buy ke apa, tu pulang lah.
Template lecture saya akan bagi nanti dekat bab 3. Bab 3. Tapi simple saja. Dekat office, siapa yang dekat office tak ada laptop, tak ada handphone, apa you buat? Kalau you still nak buka juga, sekejap, saya tengok dekat Telegram web ni. Dia tengah shot gila babi pula budak ni. Ya Allah. Non-stop berdesing-desing. Jangan nampak tak gambar ni? Ni Tok Kajai tengah hancurkan pertandingan. Masya Allah, masing-masing gila. Dah nampak belum? Nampak tak? Syarat pertandingan buat headshot ni adalah pertama, wajib M1. Nombor 2, tak boleh float lebih daripada 1 pip. 0.0005 macam tu. So memang banyaklah orang yang entry kau-kau je, nampak entry pucuk saja. Memang hebatlah dia orang. Dan kita akan ajar, don't worry. Kita akan ajar. Benda yang sama saja. Dekat QM saja. Gila lah budak-budak ni. 0.2 Hanif pun hebat dengan Iki. So far tempat pertama lah Iki Ikram Zamri. Dia dah so far dah berapa puluh lah dia punya headshot. Macam ni. Gila betul lah. Bersimpang siur peluru. Pipiau. M1 bang. Okey, siapa yang dekat office tak boleh buka MT4 kan? You pergi tradingview.com. Tradingview.com you boleh buka chart secara tanpa MT4. You buat analisis lukis-lukis kat sini. Then you entry dekat you punya phone. Tradingview.com. Dia boleh buka lah. Sebab dia tak perlu install apa-apa. Dia cuma perlu internet line saja. Boleh. Okey Ada soalan lagi tak? Tak ada soalan lagi, saya close dulu. Tangguhkan balik kita dah 11.30, besok ada yang nak kerja lagi. Siapa sini full time? Saya try full time tapi rasa macam bosan. So, lepak-lepak kopi pun cantik juga lah. Sekejap-sekejap saya tengok ni macam menarik je. Yeay. Ada yang dah shot lah kat sini. Okey. Itu saja Tak ada apa-apa lagi, saya tangguhkan majlis kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.